Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Pada hari kemarin sahabat semua, satu berita mengeluarkan satu kenyataan yang menyatakan kononnya 58% responden tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan. Itu antara kajian ya yang dibuat oleh masa ini. Jadi sahabat semua, kalau saya membacakan sedikit kenyataan media ini menyatakan kajian ini daripada Institut Masa Depan Malaysia, MASA, yang mana dikatakan mendapati 58% responden tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Institut itu dalam satu kenyataan berkata, kajian itu mendapati rasa tidak puas hati hasil daripada kegagalan kerajaan menyelesaikan isu-isu yang membimbangkan. Yang paling rendah tahap kepuasan hati terhadap prestasi kerajaan dalam menyelesaikan isu kaum, ya, diikuti isu kaum India dan juga seterusnya adalah isu kaum daripada Cina. Berkaitan dengan hal ini, 52% responden merasakan ekonomi negara menjadi semakin merunsing, manakala hanya 45% menyatakan sebaliknya. Jadi sahabat semua, saya ingin memberikan sedikit pendedahan ya berkaitan dengan isu ini. Adakah kajian ini adalah satu yang valid ataupun ia adalah satu kajian yang kita panggil sebagai kajian sok sendiri. Jadi ini yang menarik untuk saya kongsikan. Dan persoalannya sahabat semua, siapakah sebenar pengasas kepada Institut Masa Depan Malaysia ini? Ini yang menarik sebab kalau kita lihat dan kita akan ketahui siapa pemiliknya, maka kita akan tahu bahwa ini adalah satu kajian sok sendiri. Ya, kajian yang bertanya kepada penyokong-penyokong mereka, lalu dijawab oleh penyokong mereka tidak berpuas hati. Ya, kalau kita tanya kepada penyokong mereka, pastilah jawaban mereka tidak akan berpuas hati, sahabat semua. Namun, hari ini saya ingin memberikan pendedahan siapakah pengasas kepada Institut Masa Depan Negara ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita lihat siapakah pengasas ya pusat kajian ini. Jadi kalau kita lihat kenyataan media, patutlah tak puas hati prestasi kerajaan Madani. Orang kuat pun Muhyiddin dan juga Mahathir. Jadi ini sahabat semua yang agak memerenjatkan kita, dan kita katakan bahwa ini adalah satu penipuan. Dalam kajian itu sebenarnya bukan tertumpu kepada keseluruhan rakyat Malaysia, tetapi hanya kepada segolongan penyokong kepada Perikatan Nasional ataupun pembangkang. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita lihat yang mana dikatakan Institut Institut Masa Depan Malaysia, pengasasnya adalah siapa pengasas dia sahabat-sahabat semua? Pengasasnya adalah Muhyiddin Yassin, seperti mana yang Anda nampak ya di dalam poster yang saya nyatakan ini. So, kalau Anda boleh nampak, pengerusi dan pengasasnya adalah ya Muhyiddin Yassin, dan pengasas kepada Institut Masa Depan Malaysia ini adalah Mahathir. Jadi kalau kita lihat hasil daripada dapatan daripada kajian ini, sebenarnya bagi saya ia adalah satu kajian yang sok sendiri. Sebab kita tahu pengerusi dan pengasasnya adalah pemimpin daripada pembangkang. Ya, maksudnya NGO ini bukanlah badan bebas. NGO ini adalah penyokong, ya, penyokong kepada pembangkang. Pastinya kalau kita tahu mereka ini menyokong kepada pembangkang, pastinya mereka tidak akan memberikan gambaran yang tepat seperti mana yang dinyatakan oleh berita. Jadi kalau kita lihat kenyataan media dalam pendedahan ini, terbongkar sudah siapa orang kuat Institut Masa Depan Malaysia ataupun dipanggil MASA, yang mengeluarkan kajian kononnya 58% responden tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan Madani. Semakan di laman web rasmi, institut itu mendapati pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin merupakan pengerusi dan pengasasnya. Sementara itu seorang lagi pengasasnya adalah Mahathir Mohamad, dengan pemegang amanah antaranya lah Dr. Razi Jidin, guru besar Nobita.
daripada Parti Bersatu. Jadi mengulas status masa pemerhati politik, Najib Bakar mempersoalkan hasil kajian yang turut merumuskan bahwa ekonomi negara menjadi semakin merunsing. Institut Masa Depan Malaysia sama dengan Perikatan Nasional Muda, itu jawaban kita. Jadi jawab survei sendiri guna citra seorang itu 10 akaun, agak nyala kata siapa ni, Najib. Jadi Najib turut berkongsikan gambar pejabat masa yang beralamat di Jalan Era Dekat Bangsa di Ibu Negara. Masa mendakwa kajian yang dijalankan melibatkan 1.920 responden berumur 18 tahun dan yang ke atas di Semenanjung Malaysia. Mereka kononnya ditemu bual mengenai isu-isu semasa, isu ekonomi, sosial dan politik melalui telefon dari 30 hingga 20 Mei yang lalu. Jadi institut itu merupakan memaklumkan hanya 39% responden Melayu menyatakan mereka berpuas hati dengan prestasi Anwar sebagai Perdana Menteri, manakala responden Cina dan India masing-masing 74% dan 60%. Jadi itu dia sahabat semua. Dan yang paling meragukan sebenarnya ini antara kedudukannya, kedudukan Institut Masa Depan Malaysia, sebuah rumah yang diberi alamat seperti yang kita nampak, alamatnya di Jalan Arah Bangsar, Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan. Jadi itu antara alamat ya. Jadi jelaslah bahwa seperti yang saya katakan awalnya tadi sahabat semua, bahwa kajian ini sebenarnya kajian SOK sendiri. Orang yang ditanya penyokong mereka, tentulah mereka akan menyatakan ketidakpuasan hati sebab mereka bukan lagi kerajaan. Dan ya, sekali lagi bagi saya, bagi pandangan saya, ya, kajian ini ya bukan ya berasaskan ataupun bermotifkan politik semata-mata. Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Jadi kita baru tahu siapa sebenar individu di belakang kepada NGO yang kononnya membuat kajian ketidakpuasan hati rakyat kepada kerajaan hari ini. Satu yang amat-amat memalukan. Dan perkara kedua seperti mana yang saya katakan sahabat semua, bahwa PAS, PAS sampai saya lupa nama PAS ini ya. PAS dan juga Bersatu dan ini terutama dua ini masih bermimpi ya untuk mau bekerja sama dengan UMNO. Dan hari ini kenyataan daripada Zahid Hamidi menyatakan bahwa BN akan bekerja sama dengan PH pada PRU yang ke-16 terbaik. Jadi saya percaya ramai yang agak setuju ya dengan kenyataan ini. Ya, karena kita lihat ya, kerajaan ya ataupun ya, kerajaan yang ada hari ini sebenarnya memaparkan keadaan negara kita yang sebenar ya, dengan berbilang bangsa, agama dan sebagainya. Ya, bukan dengan permainan politik sempit, perkauman, menunggang isu agama dan bangsa. Jadi kita harapkan kerjasama erat ini semakin dikuatkan. Jadi kalau kita lihat kenyataan daripada Zahid menyatakan BN akan terus bekerja sama dengan PH bagi menghadapi pilihan raya umum yang ke-16. Itu antara kenyataan daripada Ahmad Zahid Hamidi. Bagaimanapun Ahmad Zahid berkata BN dan PH masing-masing akan bertanding menggunakan lambang sendiri pada pilihan raya itu. Ya, jadi insya Allah katanya akan datang kita akan gunakan lambang Barisan Nasional. Ini bukan berarti kita lari daripada kesepakatan kerajaan perpaduan. Maksudnya PH boleh tanding guna lambang PH dan kita tanding dengan lambang kita. Tapi dari segi kerjasama kita akan jalankan. Asalkan kawasan yang kita bertanding tidak ditandingi oleh mereka. Dan kita tidak bertanding di kawasan yang mereka tandingi. Katanya dipetik bernama hari ini. Jadi tidak jelas sama ada perjanjian telah dicapai antara kedua agama itu atau sebaliknya. PH dan BN sebelum ini mengetepikan permusuhan mereka untuk membentuk kerajaan persekutuan susulan keputusan pilihan raya umum yang ke-15 ya, apabila tidak ada satu parti gabungan pun yang dapat ya untuk membentuk kerajaan. Jadi sahabat semua, sekali lagi ini adalah satu kenyataan yang pastinya akan membuatkan ya PAS Bersatu yang begitu kepingin sekali ya mahu bersama dengan UMNO. Mereka seringkali menjadi membatu api ya supaya UMNO keluar daripada kerajaan, supaya UMNO bersama dengan PAS, supaya UMNO bersama dengan Bersatu. Tapi hakikatnya sahabat semua ya, mereka seperti PAS ini banyak kali ya mengkhianati UMNO, begitu dengan Bersatu yang cuba untuk menghancurkan parti ini. Manakan mahu ya UMNO ini seperti peribahasa mengatakan pisang berbuah dua kali. Itu dia. Jadi sahabat semua, apa pandangan Anda berkaitan dengan isu ini?
Anda boleh berikan ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.